السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم منها. Cerita apa? Hadis. Cerita apa hari ni kita? Tak ada bawa kitab dah. Semua dah ikut saya. Ini satu peningkatan, alhamdulillah. Oleh kerana tak ada tukang baca, pergi ke KLIA, Ustaz Mahathir. Pagi ni dia pergi KLIA atau orang. Jadi kita bercerita je dah hari ni. Pernahkah tuan-tuan mendengar atau mengetahui berkaitan siapakah al-asyratu al-mubashsyirin bil jannah? 10 orang di kalangan sahabat Nabi yang Nabi sebut dalam satu hadis bahawasanya mereka itu merupakan penghuni syurga. Dengan hadis tersebut, maka sahabat ini merupakan VVIP di kalangan sahabat-sahabat yang lain. Sehingga para ulama semasa menyusun tentang biografi para sahabat, diletakkan ke-10 ini terlebih dahulu, barulah berbicara berkaitan ahli Badar dan sahabat lain disusun mengikut abjad. 10 ini tak ikut abjad, tapi dia disebut dalam hadis, maka mereka dijadikan sangat VIP. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf pernah menyenaraikan 10 individu di kalangan sahabat berstatus dikhabarkan syurga. Siapakah mereka itu? Yang pertama, 2, 3, 4, 5, bagus. 6, betul. 7, 8, 9, 10. Semua hafaz, alhamdulillah. Talha, Az-Zubair, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, Sa'ad dan Sa'id. 4 khalifah yang pertama dan juga 6 sahabat lain disenaraikan oleh Nabi sebagai 10 orang yang dikhabarkan syurga. Jadi boleh kita cerita tentang tu hari ni? Boleh? Ayuh, kita tak kenal pun. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tahukah tuan-tuan siapa nama dia? Sudah. Nama Abu Bakar yang sebenarnya. Abu Bakar itu kunyah. Kunyah. Macam Nabi SAW, siapa? Apa kunyah Nabi? Abul Qasim. Abu Bakar radhiyallahu anhu namanya, ya, Abdullah. Jarang orang tahu yang kalau nama Abu Bakar Abdullah bin, itu gelaran. Abu Quhafah dan Abu Bakar bergelar Ibnu Abi Quhafah, anak Abu Quhafah. Namun ayahnya bernama Uthman.
Abdullah bin Uthman, terkenal dengan panggilan Ibnu Abi Quhafah. Asalnya Abu Bakar radhiyallahu anhu berniaga kain. Kana yutajiru fi thiyab. Asalnya dia berniaga kain. Wa kana muallafan, dan Abu Bakar radhiyallahu anhu seorang yang sangat disenangi oleh orang-orang Quraisy di zaman jahiliyah dan oleh muslimun di zaman Islam. Begitulah Nabi SAW semasa menceritakan the real mu'min, kata Nabi, ialah ilfun ma'luf. Mukmin yang sebenar-benarnya ialah dia senang didekati dan orang tidak berasa susah. Kalau terlalu banyak protokol, tidak berapa menghayati kehidupan muslim. Abu Bakar radhiyallahu anhu begitu senang didekati oleh para sahabat. Nabi SAW wa yuhibbuna hadithahu, orang ramai suka kepada Abu Bakar kerana Abu Bakar di antara orang Arab yang paling tahu tentang nasab. Nasab ni bin. Nabi disebut oleh Al-Hafiz Abu Ali Al-Jiyani bahawasanya dalam Islam ada 3 ilmu yang hanya ada dalam Islam, tidak ada pada agama lain. Yang pertama al-ilmu bil isnad, ilmu sanad. An fulan dari si fulan baru teks hadis. Kemudian ilmu nasab bin. Sebab itu Arab macam Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abdullah bin Uthman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad. Mengenali nasab kerana Islam mementingkan nasab. Sebab itu Islam turun untuk menjaga nasab. Tahu kan? Di antara 5 objektif turunnya syariat ini, yang pertama menjaga agama, yang kedua menjaga diri, yang ketiga menjaga harta. Sebab itu siapa yang tukar agama, bunuh. Man baddala dinahu faqtulhu. Siapa yang menukar agama, bunuh. Sebab Islam turun menjaga agama terpelihara, tak boleh buat main-main. Yang kedua diri, haram membunuh diri. Islam turun untuk menjaga nyawa. Nyawa orang tak boleh bunuh, nyawa sendiri pun tak boleh bunuh. Islam turun untuk menjaga harta. Makanya orang yang mencuri dipotong tangan. Dalam kitab-kitab fiqh, para ulama sepertinya sepakat, la yajuzu itlaful mal, tak boleh merosakkan harta. Saja-saja merosakkan harta kerana harta terpelihara. Seterusnya hifdzun nasab, menjaga nasab. Sebab itu Nabi SAW bersabda, antara perkara-perkara jahiliyah mempertikaikan nasab orang. Ini anak haram ni. Mempertikaikan nasab. Nasab dipelihara sehingga Allah Ta'ala mengharamkan perzinaan. Kerana perzinaan akan mengganggu nasab. Bin-binnya tak pasti. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu di antara insan Arab yang paling tahu tentang nasab-nasab Arab. Jadi orang suka dengar, kami, keturunan kami siapa wahai Abu Bakar? Abu Bakar pun cerita kau bin fulan sampai 10 keturunan Abu Bakar radhiyallahu anhu mengetahuinya. Asal nama Abu Bakar sebelum Abdullah, kana ismuhu Abdul Ka'bah. Dulu namanya Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah. Bertukar kepada Abdullah, hamba Allah. Nabi SAW yang menamakannya Abdullah. Asalnya Abdul Ka'bah, nama itu kufur. Hamba kepada Ka'bah. Nabi yang menukarnya kepada Abdullah, dan beliau merupakan orang dewasa pertama yang masuk Islam. Nabi SAW berkata, anta atiqullahi minan nar. Wahai Abu Bakar, kau atiq. Atiq maksudnya ada beberapa maksud. Yang pertama, atiq, dilepaskan tengkuknya daripada api neraka. Atiqun ay orang yang dilepaskan. Ada yang memberikan makna atiq kerana Abu Bakar suka memerdekakan hamba. Abu Bakar radhiyallahu anhu seorang yang sangat pemurah dan dia suka memerdekakan hamba-hamba.
Dan beliau ini pula dalam memerdekakan hamba tidak pilih-pilih. Yang miskin, perempuan, orang tua dimerdekakannya. Jadi orang Arab pun berkata, tak gunalah wahai Abu Bakar, buat apa yang kau merdekakan orang-orang yang tidak ada nama? Merdekakanlah lelaki-lelaki yang kuat. Kerana dalam sistem perhambaan, seseorang yang dimerdekakan, asalnya dia hamba, saya datang, saya merdekakan dia, maka terkeluarlah dia daripada status hamba. Orang bila status hamba, dia tak wajib Jumaat. Dia kalau membunuh pun dia tak boleh dihukum bunuh balik kerana dia harta orang lain. Okey, dia tidak memiliki dirinya hamba. Namun apabila dia dimerdekakan, di antara keperluannya ialah dia mesti setia kepada yang memerdekakannya tadi. Dia dipanggil maula. Sebab itu kalau kita lihat dalam hadis, si fulan maula Abi Hudzaifah, si fulan maula fulan. Dia sebut maula ni asalnya dia hamba, dimerdekakan, maka dia dipanggil maula kepada si fulan. Maula maksudnya dia akan setia sebagai mengenang jasa. Dalam Islam, Islam menganjurkan mengenang jasa. Nanti kita bila baca Riyadhus Shalihin, entah bab yang bila nanti, 5 tahun lagi, adanya bab tauqirul ulama wal kibar wa ahlul fadl. Bab membesarkan para ulama. Para ulama seharusnya dihormati. Al-kibar, orang yang tua. Wa ulul fadli, dan ashabul fadl, orang-orang yang ada jasa. Dalam Islam memang ada hadis suruh hormati orang yang ada jasa. Contohnya dia ketua tempat itu, dia yang sponsor itu, dia yang sponsor ini. Dulu pernah ada orang tanya saya, Ustaz boleh tak kalau kita buat majlis nanti VIP ke bagi dia kursi khas? Itu tidak Islami. Kita no. Kalau dia yang sponsor, kalau dia yang berjasa, dia ketua di situ, boleh menjadikan dia sesuatu mengkhususkan untuknya. Kerana sememangnya Islam membenarkan tauqiru ashabil fadl. Memuliakan orang-orang yang memiliki jasa, memuliakan orang tua, dan memuliakan apa dia? Al-ulama. Baik. Abu Bakar radhiyallahu anhu dinamakan Atiq kerana dia dibebaskan tengkuknya daripada api neraka. Yang kedua, kerana dia suka memerdekakan hamba. Jadi yang dimerdekakannya perempuan tua, orang miskin dimerdekakan, keluarga yang tak ada keturunan bagus-bagus. Jadi akhirnya orang pun apalah Abu Bakar, sia-sia kerja kau. Abu Bakar, maka turun firman Allah Ta'ala, wa yatajannabuha al-atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka. Dalam surah Al-Lail. Orang zaman jahiliyah dan sebahagian muslimun bila mereka menderma dengan tujuan sebahagiannya nak riak, nak tunjuk-tunjuk, nak dapat habuan dunia. Tetapi kata Allah, wa yatajannabuhal atqa, namun orang yang sangat bertakwa, refer to Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa yatajannabuhal atqa, Abu Bakar mengelakkan untuk derma dapat habuan dunia. Sebab sekarang ni bila kita derma sekian juta dapat datuk syif. Boleh dapat datuk tak? Boleh dapat datuk. Bila you derma, you akan dapat sebagian habuan dunia, you akan jadi VIP. Namun Abu Bakar radhiyallahu anhu sangat mengelakkannya, sehingga Al-Quran merakamkannya, wa yatajannabuhal atqa. Si atqa itu, atqa ialah orang yang paling bertakwa. Nah, ada ayat yang dirujuk oleh para ulama merujuk kepada Abu Bakar, dan Allah Ta'ala seperti menggambarkannya al-atqa. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu wahai manusia di sisi Allah yang paling bertakwa. Tiba-tiba ada ayat yang menyatakan bahawasanya Abu Bakar al-atqa wa yatajannabuha al-atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka. Kerana Abu Bakar kalau dia menginfakkan hartanya,
membelanjakan hartanya bukan untuk tujuan-tujuan lain, dapat datukship, dapat penghargaan, dipanggil orang, dipandang orang. Tak. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Kerana Abu Bakar radhiyallahu anhu di saat dia mengeluarkan hartanya, yatazakka, dia ingin menyucikan dirinya. Radhiyallahu an Abu Bakar. Digelar As-Siddiq kerana orang yang pertama tanpa mengetahui berita sebenar telah pun mempercayai peristiwa Isra dan Mi'raj. Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak pernah miss daripada menyertai peperangan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar di antara orang yang sabit pada hari Uhud. Semasa berlakunya peperangan Uhud, tentera Islam kucar-kacir, dan Nabi SAW pun sepertinya telah bermimpi sebelum peperangan Uhud. Semasa peperangan Badar, di antara harta ghanimah yang Nabi dapat ialah pedang. Pedang apa? Dzulfiqar. Sebelum peperangan Uhud, peperangan Badar berlaku pada tahun kedua Hijrah. Sebelum peperangan Uhud, Nabi SAW bermimpi bahawasanya pedang baginda sumbing. Maka aku menggambarkannya sebagai kemenangan tidak berpihak pada orang Islam. Kemudian Nabi SAW bermimpi juga melihat, ni ada sahih tentang mimpi tersebut. Mimpi Nabi, tuan-tuan boleh cari hadis berkaitan mimpi Nabi sebelum peperangan Uhud. Sumbangnya pedang baginda. Kemudian Nabi lihat lembu-lembu disembelih. Lembu-lembu disembelih itu, kata Nabi, aku takwilkan sebagai para sahabat yang gugur di medan perang, dan aku menakwilkannya itu suatu sangat bagus. Maksudnya kau dapat pahala syahid. Dalam peperangan Uhud, betul sebagaimana yang berlaku kepada tentera Islam, kalah pada peringkat pertama, dan para sahabat akhirnya sebahagian besar terpaksa lari bertempiaran. Kenapa? Kerana mereka berada dalam situasi yang sangat bahaya. Khalid bin Al-Walid pada masa tersebut belum Islam, masih lagi dalam tentera kufar Quraisy, berada di atas bukit yang telah ditinggalkan oleh para pemanah. Jadi orang Islam berada di bawah, tentera kafir telah pun menguasai bukit yang Nabi tak bagi tinggalkan. Kemudian datang lagi tentera lain daripada arah hadapan, maka orang Islam berada di tengah-tengah, dikepung. Di saat para sahabat dihujani oleh panah, maka sebahagian besar terpaksa melarikan diri. Sebelum hal tersebut, Ibnu Salul, ketua orang munafiqun, telah pun keluar bersamanya 300 tentera, orang-orang munafiqun. Sudahlah tentera Islam sedikit, keluar lagi orang munafiqun. Jadi para sahabat semuanya terpaksa bertempiaran. Namun di antara yang kekal di situ ialah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Thabata yaum Uhud. Beliau di antara yang sabit pada hari Uhud, pada hari Hunain, dalam peperangan Hunain juga bertempiaran. Dia di antara yang sabit. Aslama ala yadihi Uthman. Di antara jasa Abu Bakar, dia telah mengislamkan Uthman, Abdurrahman bin Auf, Az-Zubair dan Talhah. Empat ini saja merupakan 10 yang dikhabarkan syurga tadi. Allahu Akbar. Islam di tangannya bukan orang calang-calang, orang yang akhirnya Nabi SAW nyatakan sebagai 10 orang yang dikhabarkan syurga. Di antara beliau, di antara orang-orang yang beliau merdekakan, Bilal, Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah yang akhirnya menjadi khadamnya, Bilal bin Rabah. Fahuwa rafiqun Nabi. Beliau merupakan sahabat Nabi dalam hijrah. Beliau di antara yang stabil di saat kematian Rasulullah. Sahabat lain semuanya seperti tak boleh terima kewafatan Nabi. Abu Bakar radhiyallahu anhu stabil, firm. Di zaman pemerintahannya beliau sibuk dengan memerangi golongan murtad. Di zaman pemerintahan, berapa tahun pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu anhu? 2 tahun. Sebab itu tak banyak yang dia boleh fikirkan untuk inovasi-inovasi dalam Islam. Zaman Umar, ya, sampai taqwim hijri ada,
Zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, baginda ataupun beliau terlibat memerangi orang-orang murtad yang enggan membayar zakat. Semasa dia nak memerangi orang-orang enggan membayar zakat, sahabat lain pun semua terpinga-pinga. Abu Bakar, kau nak perang mereka kah? Mereka solat, mereka puasa. Orang-orang yang bakal kita serang ini haji-haji, pakai kopiah. Orang solat, puasa, tinggal lagi mereka enggan membayar zakat kerana mereka memikirkan zakat ini hanya dibayar oleh Rasul. Kerana kata Allah Ta'ala, fa inna salata, sesungguhnya doa Rasul itu penenang kepada mereka. Sekarang Rasul dah tak ada, mereka mentakwilkan tak payah bayar zakat lagi. Abu Bakar tetap dia akan peperangi. Abu Bakar berkata, tidakkah kamu mendengar hadis Nabi SAW, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu, sehingga mereka sanggup menyaksikan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mendirikan salat, membayar zakat. Kalau mereka buat ini semua, asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Kalau mereka sanggup buat empat ini, barulah darah mereka haram dan harta mereka haram dijadikan ghanimah. Ghanimah bila perang ada ghanimah. Darah mereka haram. Jadi kata Umar, kata Uthman, nampaknya Abu Bakar berkeras untuk memerangi golongan yang enggan membayar zakat, dan akhirnya kami merasakan kebenaran bersamanya. Kebenaran bersama Abu Bakar. Dan Abu Bakar berkata, wallahi demi Allah, kalaulah mereka enggan membayar zakat tadi sekalipun, zakat tadi, dulu ada zakat tadi yang mereka bayar di zaman Rasul, itu pun akan menjadi penyebab aku akan memerangi mereka, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu dilahirkan 2 tahun selepas kelahiran Nabi. Abu Bakar 2 tahun selepas kelahiran Nabi, dan meninggal dunia pula 2 tahun selepas kewafatan Nabi. Di saat dia wafat, dia juga berumur 63 tahun. Pada hari Ahad, beliau bertanya kepada Aisyah, besok hari Isnin, ya wahai ayah. Sebelumnya dia merintahkan Aisyah untuk membasuh bajunya yang diinginkan menjadi kafannya. Sampai hari Isnin, dia sentiasa bertanya, hari ini Isnin, hari ini Isnin. Nampaknya Abu Bakar memang teringin untuk meninggal pada hari Isnin, sebagaimana Rasulullah SAW. Namun meninggalnya Abu Bakar pada waktu maghrib hari Isnin, dah nak masuk hari Selasa, radhiyallahu anhu. Baik. Yang kedua, Al-Faruq, Umar ni ceritanya panjang. Saya sebenarnya ingin fokuskan kepada 6 sahabat lain yang tuan-tuan atau saya tak berapa nak ingat. Tapi tak boleh juga tinggal Umar. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, namanya siapa? Memang Umar. Umar namanya Umar. Kalau Abu-Abu tu bukan nama. Abu-Abu tu dipanggil apa tadi? Bukan gelaran. Apa dia? Kunyah. Gelaran ini, gelaran seperti Datuk, itu gelaran. Tan Sri, gelaran. Jadi kalau para sahabat macam Syekhul Islam, Hujjatul Islam, Al-Imam Al-Ghazali dipanggil, digelar Hujjatul Islam, itu gelaran. Al-Imam An-Nawawi dipanggil Muhyiddin, penghidup agama, itu gelaran. Ada lagi yang dipanggil nasab. Nasab tu ada al yang di hujung. Al-An-Naisaburi, As-Siddiq. No, As-Siddiq bukan. Al-Bukhari, itu nasab. Jadi nama-nama Arab yang panjang-panjang ini terdiri dari nama, kunyah, laqab, gelaran, dan juga nisbah, nasab. Nisbah. Al-al di hujung itu merupakan nisbah. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Al-Khattab, memang nama betul. Bin Nufail bin Abdul Uzza. Allahu Akbar. Ada datuk dia yang bernama Abdul Uzza Al-Qurashi Al-Adawi. Apa kunyah Umar? Dia Abu apa? Apa kunyah Umar? Abu Hafs. Hafs itu
Abu Hafsah. Sama ada refer kepada Hafsah anak Abu Umar, atau Hafs juga dengan makna singa. Ya, bapa singa. Beliau ini lahir 13 tahun selepas lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya muda. Abu Umar Al-Khattab radhiyallahu juga mentua Rasulullah. Abu Bakar mentua Nabi, Umar juga mertua Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia lahir 13 tahun selepas tahun Fil. Nabi lahir pada tahun Fil. Abu Bakar 2 tahun selepas tahun Fil. Umar 13 tahun selepas tahun Fil. Di zaman jahiliyah beliau merupakan juru bicara. Juru bicara jahiliyah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan beliau di saat dibangkit Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara orang yang paling benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah Nabi SAW berdoa. Sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbil umarain. Ya Allah, muliakan, menangkan Islam ini dengan Islamnya 2 Umar. Pilihlah ya Allah. Ya Allah, pilih di antara 2 Umar yang paling kau sukai, jadikan dia Islam. Siapakah Umar tersebut? 2 Umar. Umar bin Al-Khattab atau satu lagi? Abu Jahal tu namanya apa? Abu Jahal tu namanya Amru. Kalau Umar, Ain, Mim, Ra. Kita kena ingat nama Arab ni, bila Ain, Mim, Ra tak ada waw, Ain di huruf di baris depan. Umar. Kalau Ain, Mim, Ra ada waw, dibaca Amr. Ain mesti baris atas. Amru ibn al-As kan? Amr bin al-As. Baik. Abu Jahal namanya apa? Amr bin al-Hakam. Ain mim ra waw bin al-Hakam. Jadi Nabi SAW sedang merujuk kepada, ya Allah, menangkan Islam dengan Islamnya salah seorang daripada Umar. Amru juga Umar, sebab asalnya Umar, asal perkataannya Umar. Menangkan Islam dengan Islamnya salah satu Umar. Siapa yang dipilih Allah Ta'ala? Umar Al-Khattab. Dan yang satu lagi dipilih menjadi apa? Nabi menggelarkan Abu Jahal sebagai Fir'aun hadhil ummah. Fir'aunnya umat ini Abu Jahal. Orang-orang jahiliyah menggelarnya Abu Al-Hakam, bapa bijaksana, sehingga dia yang biasa akan memutuskan apa-apa keputusan orang Quraisy. Dalam parlimen Quraisy dia sebagai speaker. Tayyib. Dan Nabi SAW menggelarkannya sebagai Abu apa? Abu Jahal tu Nabi yang beri. Gelaran dia ataupun kunyahnya, panggilannya di kalangan Arab Quraisy Abul Hakam, bapa bijaksana. Tapi Abu Jahal Nabi yang beri. Takkan ketua tu rakyatnya bagi nama Abu Jahal, sedangkan mereka sangat-sangat respect kepada Abu Jahal. Baik. Jadi Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbil umrain. Ya Allah, menangkan Islam dengan salah satu Umar yang paling kau sukai. Islamnya Umar Al-Khattab dengan mendengar bacaan Al-Quran daripada Fatimah, adiknya. Kemudian saya nak pergi ke hujung sekali cerita Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Okey. Beliau merupakan orang yang pertama bergelar Amirul Mukminin. Sebab dia tak sesuai bergelar Khalifah Rasulullah, kan? Dia tak sesuai. Khalifah maksudnya pengganti. Abu Bakar betul pengganti. Immediately selepas Rasul Abu Bakar. Abu Bakar gelarannya Khalifatul Rasulullah. Kalau Umar tak boleh Khalifatul Rasulullah. Dia mesti Khalifati Rasulullah, pengganti kepada pengganti Rasulullah SAW. Oh, kacau. Selepas itu nanti Khalifati Rasulullah. Nanti Ali Khalifati Rasulullah. Oh, susah. Sehinggalah pernah pada satu hari Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu
didatangi oleh beberapa orang dari jauh, berkata, ya Amirul Mukminin, wahai ketua kepada orang-orang yang beriman. Betul, kata Umar, kamu semua orang beriman dan aku ketuanya. Maka dia menyetujui panggilan tersebut dan merasmikannya Amirul Mukminin. Maka bergelarlah selepas pada itu semua khalifah Amirul Mukminin, gelaran tertinggi, hatta digunakan dalam hadis. Macam Ibnu Hajar, Amirul Mukminin dalam hadis. Maksudnya kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani kata ini sahih, ini dhaif, maka dia ketua. Gelaran Amirul Mukminin juga terpakai dalam sebahagian ilmu Islam. Beliau merupakan orang yang pertama menggunakan gelaran Amirul Mukminin, orang yang pertama mengadakan tarikh hijrah. Tuan-tuan, awal tahun, akhir tahun zaman Umar. Jadi tak boleh kalau ada orang sebut ada hadis Nabi tentang awal tahun, akhir tahun. Zaman Nabi tak ada cerita awal tahun, akhir tahun. Zaman Abu Bakar pun tak ada cerita awal tahun, akhir tahun. Zaman Umar, di saat kes-kes mahkamah makin banyak, pada zaman Umar berlaku contohnya, saya janji nak bayar dia bulan Rabiul Awal bila? Saya akan bayar Khamis. Saya akan bayar bulan Syawal bila? Syawal tahun ni, Syawal tahun depan, masing-masing ada Syawal. Jadi Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu orang yang pertama mengadakan takwim hijri. Para sahabat ni dia sayangkan Nabi SAW, tapi mereka tidak menjadikan kelahiran Nabi sebagai permulaan tahun, perkiraan tahun, kerana mereka melihat peristiwa hijrah jauh lebih besar. Tapi hijrah Nabi berlaku bila, tuan-tuan? Hijrah Nabi bulan apa? Bukan Muharram. Lagu kita tu kena betulkan. Awal Muharram detik perhijrahan Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Awal Muharram, bukan Muharram. Nabi berhijrah pada bulan Safar, akhir bulan Safar, dan sampai ke Madinah pada 10 atau 11 Rabiul Awal. So peristiwa hijrah berlaku di antara Safar dan Rabiul Awal. Namun Muharram itu merupakan bulan pertama daripada 12 bulan dalam Islam. 12 bulan dalam Islam ini disebut dalam hadis. Bukan pandai-pandai para ulama, disebut dalam hadis. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih, inna zamana qad istadar, bulan ataupun masa telah pun berjalan sebagaimana ia mula berjalan di saat langit dan bumi mula-mula diciptakan. Hadis ini memberi makna apa dia? Kalau kita ada 24 jam, zaman dinosaur dulu pun ada 24 jam, tak kurang, tak bertambah. Kahayatihi, kata Nabi, masa yang kita miliki sama seperti masa dulu di saat awal-awal langit dan bumi diciptakan. Di sisi Allah 12 syahra, kata Nabi. Di sisi Allah ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara bulan-bulan tersebut 4 yang haram, 4 yang suci. Thalathatun mutawaliyat, kata Nabi, 3 serangkai. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, wa Rajab, Mudhar, dan bulan Rajab. Nabi sebut Rajab, Mudhar. Mudhar ialah satu kabilah yang sangat membesarkan bulan Rajab, sehingga bila sebut Rajab, orang ingat Rajab, Mudhar. Macam kita sebut Asam, Jawa. Bukan mengenai Jawa dengan Asam, tapi gamaknya saya tak tahu kenapa dipanggil Asam Jawa. Ada tak benda? Mi Bandung. Kenapa mi Bandung? Asam Jawa. Begitulah Rajab, Nabi sebut wa Rajabu Mudhar. Okey. Menjadi hikmah, awal bulan dalam Islam bulan suci, akhir bulan 12 juga Dzulhijjah, bulan haram. Kan? Muharram merupakan bulan haram yang Nabi suka ibadah, yang Allah suka ibadah padanya, dan akhir bulan, akhir tahun Dzulhijjah juga bulan haram. Baik, orang yang pertama mengadakan takwim. Dengan demikian, peristiwa tahun-tahun ini tidak ada apa-apa hadis berkaitannya, kerana ia diwujudkan di zaman Umar, tak pernah wujud di zaman Nabi SAW. Okey, kalau orang tanya kita, ustaz, apa kelebihan awal tahun? Ada tak hadis? Mana mungkin boleh ada hadis, sebab kewujudannya saja di zaman Umar, setelah 2 tahun kewafatan Rasul SAW. Bila sebut hadis Nabi, orang yang pertama mengadakan takwim
Bagaimana kematian Umar? Bagaimana kematian Umar? Ditikam ketika salat. Patutlah Nabi SAW pernah pada satu hari, Umar pun tahu dia akan mati syahid. Sebab Nabi SAW di zaman Nabi hidup menyatakan Umar orang syahid, Uthman orang syahid. Pernah pada satu hari Nabi naik atas Bukit Uhud. Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman, keempat orang ini naik Bukit Uhud. Sebelah hadis sahih. Semasa Nabi dan 3 orang sahabatnya ini naik atas Bukit Uhud, irtajafa Uhud, Bukit Uhud pun bergegar. Okey, Ibnu Hajar dan selainnya menyatakan irtijaf Uhud, gegaran Uhud itu bermakna Uhud sangat-sangat merindui, sangat-sangat syok, seronok dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dijadikan dalil, boleh dijadikan dalil oleh sebagian orang. Kalau kita nak buat majlis kegembiraan terhadap Nabi, boleh kita bergerak-gerak menari-nari. Kenapa? Bukit Uhud pun bergerak-gerak. Jadi kita pun ya Hanana, ya banana. Ada banana. Ya Hanana, ya banana. Masya Allah. Sebab apa? Dalilnya Bukit Uhud syauqan wa hubban li Rasulillah, kerana gembira dan rindu dengan Rasul bergegar. Boleh tak kita goyang-goyang bila selawat ke apakah? Sebahagiannya berdasar kepada hadis ini. Nah, lihat Bukit Uhud bergoyang. Bukit Uhud pun gembira dengan bergegar, dan kita pun boleh semi menari. Okey. Tapi kalau kita habiskan hadis, Allahu Akbar, kalau kita habiskan hadis tersebut, lain pula bunyinya. Semasa Bukit Uhud bergegar, Nabi berkata, "Uthbut ya Uhud, wahai Uhud, diam." Uthbut ya Uhud, diam wahai Uhud. Fa inna 'alaika as-siddiq wa syahidan. Sesungguhnya di atasmu adanya as-siddiq dan 2 orang syahid. Nabi dah sebut siap-siap, di atasmu adanya as-siddiq, yakni Abu Bakar, wa syahidan tanpa kasim. Syahidan tanpa kasim. Syahid, yakni syahid yang pertama. Lambat komputer pagi-pagi. Pentium 1. Umar Al-Khattab dan juga Uthman bin Affan. Jadi Umar radhiyallahu anhu telah pun mengetahui yang beliau bakal mati syahid dengan hadis tersebut. Uthman juga mengetahui, sebab itu Uthman, nanti kita sampai situ Uthman. Sempat ke tak sempat tak tahulah. Siapa yang menikam Abu Umar? Siapa yang membunuh Umar? Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, yang pada orang Syiah merupakan Muslim, pada Ahli Sunnati wal Jamaah merupakan Majusi. Sebab itu orang-orang Syiah di Iran, mereka ada satu hari mereka merayakan, mereka memuliakan Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Kenapa? Dan mereka menggelarnya dengan gelaran Baba Syuja'. Bapa, the father, Asy-Syuja', yang gagah berani, kerana telah pun bertanggungjawab membunuh Umar. Agak-agaknya kenapa Syiah ni benci sangat dengan Umar? Kenapa Syiah Iran ni benci sangat dengan Umar? Dia yang telah melenyapkan Parsi. Dia yang telah melenyapkan Parsi. Kenapa orang-orang Syiah ni dalam dakwaan mereka, mereka menyaingi Imam 12? Imam 12 yang ada pada Syiah diambil dari leluhur Husain. Baik anak Ali radhiyallahu anhu, Husain sajakah? Bukankah ada Hasan, Muhammad Al-Hanafiyah, ramai anak Ali, namun daripada Husain. Kenapa tuan-tuan? Kenapa mereka sangat selektif? Kenapa Hasan tak ada? Kenapa tak dipanggil Hasan? Kenapa dipanggil Husain? Banyaknya orang Syiah memanggil Husain sehingga masjid mereka dipanggil apa? Orang Syiah tak panggil ini masjid. Kalau tempat ibadah mereka, mereka tak memanggilnya masjid, mereka panggil apa? Husainiyat. Husain.
Maksudnya di tempat tersebut mereka banyak memanggil Ya Husain, Ya Husain, Ya Husain. Kerapnya memanggil Husain, Husain di tempat itu sehingga mereka memanggil masjid-masjid mereka Husainiyat. Baik, kenapa Husain? Kerana Husain di zaman Umar, selepas Umar nak mampu melenyapkan Parsi, tertawanlah banyak tawanan. Dan Umar menghadiahkan putri di antara raja-raja Iran ini, seorang yang berdarah Parsi, dihadiahkan kepada Husain untuk dia mengahwininya. Maka Husain berkahwin dengan seorang wanita asal merupakan keturunan tinggi, keturunan atasan orang-orang Parsi. Jadi dari Husain, zuriat-zuriat yang ada darah Parsi. Dengan demikian mereka bukan menyayangi ahli bait atas dasar mereka keluarga Rasul, tetapi kerana ada darah Parsi. Zuriat-zuriatnya itu, imam-imam yang berikutnya berdarah Parsi. Dua di atas, Husain sendiri dan juga Ali itu hanya boneka, bukan sayang sangat pun. Kerana selepasnya itu berdarah Parsi, dan memang dalam bentuk adat tradisi orang-orang Parsi membesarkan belah perempuan. Maksudnya leluhur daripada perempuan itu sangat diambil kira. Mereka ni macam adat apa? Ya, perempuan lebih. Kebetulan Husain berkahwin dengan wanita perempuan yang dihadiahkan oleh Umar setelah lenyapnya kerajaan Parsi. Sebenarnya kenapa mereka sangat menyayangi imam selepas itu 12? Kerana mereka ini merupakan imam dalam masa yang sama berdarah Parsi. Jadi mereka bohong, bukan cintanya kerana Rasulullahnya, tetapi cinta kerana ada darah Irannya, darah Parsinya. Baik, baginda radhiyallahu anhu Umar dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi di saat dia mengimami salat subuh. Selesai, apabila dia ditikam berkali-kali oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, menyebabkan dia pingsan. Bila dia pingsan, sahabat menggantikannya menjadi imam. Daripada peristiwa itulah ada yang keluarkan pandangan kenapa imam Masjid Negara kena lempang, berhenti solat. Patut orang belakang ganti. Tapi kalau dia ganti, dia pula kena lempang lagi. Jadi sepatutnya tak payah ulangi solat, diganti kalau dia cedera. Berdasarkan peristiwa Umar Al-Khattab, Umar dibunuh, diganti dan solat tidak diulangi. Okey? Jadi Umar radhiyallahu anhu oleh kerana banyaknya darahnya keluar, dia pingsan. Bila dia tersedar, agak-agak tuan-tuan, apa perkataan pertama yang dia akan tanya? Kalau kita lah dibunuh, ditikam, sedar, kita akan tanya, siapa yang bunuh tadi? Soalan pertama Umar ialah asallan nas, jamaah dah habis sembahyang ke tidak? Soalan pertamanya ialah apakah jamaah dah habis sembahyang? Itu concern Umar. Sama macam Rasul SAW sebelum wafat. Apa perkataan Nabi sebelum wafat? As-salah, as-salah, wa ma malakat aymanukum. Salat, 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 dan hamba-hamba. Dua benda Nabi sebut. Salat, Nabi tekankan tentang salat. Yang kedua, hamba-hamba sehari yang kau miliki jangan dizalimi. Betul. Hari ini orang kalau ada setrika nyelam midnya, apanya, Nabi SAW as-salah, as-salah, as-salah wa ma malakat. Mid bukan hamba, namun kedudukannya seperti hamba sekarang. Kuli-kuli seperti hamba, sangat dizalimi oleh ketua. Adanya kecenderungan. Nabi pun sebut as-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum. Baik, Umar ditikam pada hari apa? Ahad, Sabtu, pada hari Khamis boleh jadi, atau pada hari Jumaat, dan dia hanya ditanam pada hari Ahad. 3 hari. Okey? Bukan maksudnya dia tidak terus mati. Setelah dia ditikam, dia masih hidup selama 3 hari. Okey? Bila dia ditikam, dia tanya tentang salat, lepas tu baru dia bertanya, bukan sahabat yang membunuhku, bukan sahabat yang membunuhku.
Kata mereka, wahai khalifah, wahai amirul mukminin, ya, bukan sahabat yang membunuhmu. Yang membunuhmu seorang Majusi, Abu Lu'lu'ah. Kemudian Umar radhiyallahu anhu pun berkata, alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menjadikan kematian Umar bukan di tangan seorang yang mendakwa Islam. Sebab Umar tahu bahawasanya pembunuhnya dikhabarkan neraka. Jadi bila dia tahu bahawasanya yang membunuhnya bukan sahabat, dia sangat bergembira kerana dia pernah mendengar Nabi mengkhabarkan neraka kepada pembunuh Umar. Okey, dufina yaumal ahad. Dia meninggal pada hari Ahad dan ditanam pada hari Ahad di sebelah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. No. Saya ulangi, dia ditikam pada hari Rabu. Pada hari Rabu pada bulan Zulhijjah tahun 23 Hijrah. Pada waktu tersebut umurnya juga 23 tahun. Okey, dia ditikam pada hari Rabu. Rabu, Khamis, Jumaat. Dia hidup lagi selama 3 hari. Kemudian dia ditanam pada hari Ahad. Wow, macam mana delay banyak sangat ni? Sedangkan Nabi SAW merintahkan untuk jenazah segerakan. Rasulullah SAW meninggal pada hari Isnin. Bila ditanam? Rabu. Wow. Takkah dia berlawanan dengan hadis? Bukankah Nabi perintah? Nabi kata, asri'u bil janazah, segerakan pengurusan jenazah kamu. Nabi SAW jenazahnya jadi lewat kerana ada banyak isu. Para sahabat seperti kebingungan, macam mana nak urus jenazah Nabi. Kalau jenazah orang lain kita tanya Nabi, tapi Nabi SAW yang wafat, macam mana nak buat? Itu menyebabkannya lambat. Antaranya semasa nak memandikan jenazah Rasul, buka baju ke tak buka, ada kata buka, ada kata tak, Nabi mulia, ada kata buka. Akhirnya kata dalam hadis semua tertidur, sehinggalah mereka mendengar suara min nahiyatil bait berkata anighsiluhu ala thawbih, Nabi dimandikan di atas bajunya. Baru terjaga, dan mereka mandi atas, memandikannya tanpa membuka bajunya. Kemudian isu siapa yang nak sembahyangkan, kemudian isu nak tanam di mana, itu semua mengambil masa. Nak tanam di mana, Baqi' ke apa? Akhirnya Abu Bakar berkata, aku teringat Nabi SAW bersabda, Nabi tidak akan diwafatkan melainkan di tempat yang Allah suka ditanam. Ya, tolak katilah Aisyah bawah tu. Jadi Rasul SAW banyak perkara yang menyebabkan jenazahnya delay. Okey, Uthman bin Affan. Saya rasa 4 sahabat ni boleh laku ya. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Siapa nama Uthman? Uthman lah. Nama Uthman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdu Syams, hamba matahari, Abdu Munaf al-Umawi. Dia Islam di tangan Abu Bakar. Uthman Islam di tangan Abu Bakar. Dia berkahwin dengan 2 putri Rasulullah. Sebab itu gelaran Uthman apa dia? Apa nak Zu yang memiliki. Jadi kalau Zulkarnain yang memiliki 2 tanduk. Ceklah betul ada 2 tanduk ke tak? Zulkarnain 2 tanduk. Zu ni, Zu memberi makna yang memiliki. Nurain 2 cahaya. Nurun 1, Nurani 2, Anwarun plural, cahaya-cahaya. 2 cahaya, memiliki 2 cahaya, yakni 2 putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapakah putri tersebut? Mula-mula dia kahwin dengan siapa? Alamak. Isteri pertamanya siapa? Anak Nabi SAW yang dikahwini oleh Uthman, yang mula-mula siapa? Hafsah. Mana boleh Hafsah? Ruqayyah. Dia berkahwin dengan Ruqayyah. Apabila Ruqayyah meninggal dunia, dia mengahwini Ummu Kalthum. Kan perlu kita ketahui, ini mesti tahu, ini selebriti dalam Islam. Dia berkahwin dengan Ruqayyah. Setelah Ruqayyah meninggal dunia,
barulah dia berkahwin dengan Ummu Kalthum. Sebab itu dalam hadis kematian Ruqayyah, semasa Ruqayyah meninggal dunia, semasa mengebumikannya, ada satu hadis mungkin orang jarang dengar. Apa kata Nabi? Yulhiduha man lam yuqarif ahlahu. Sesiapa yang tidak bersama istrinya pada malam tadi, bolehlah dia turun ke dalam lahat. Alamak. Dan Uthman tak turun ke dalam lahat, habis terbongkar. Maksudnya dalam hadis tersebut, sesiapa yang bersama istrinya pada malam tadi, maksudnya buat hubungan, janganlah dia memasukkan jenazah dalam lahat. Hadis itu disahihkan oleh sebagian ulama. Jadi semasa Ruqayyah meninggal dunia, nampaknya Uthman tak turun. Mereka mengetahuilah bahawasanya dia telah pun bersama istrinya. Kata sebagian ulama hadis, ini di antara hadis yang wujud tapi tidak dilihat oleh ulama fiqh. Pernah tak tuan-tuan semasa menguruskan jenazah pernah dengar isu sesiapa yang bersama istrinya elok jangan turun ke dalam lahat? Kan kita tak pernah dengar. Maksudnya itu hadis yang tidak diambil kira oleh para ulama fiqh dalam perbahasan fiqh berkaitan menguruskan jenazah atau terutamanya memasukkan jenazah ke dalam lahat. Tapi ada hadis. Jadi Uthman radhiyallahu anhu tidak turun ke lahat. Jadi para sahabat mengatakan, oh dia bersama istrinya pada malam tadi. Uthman radhiyallahu anhu sempat berhijrah 2 kali. Yang pertama hijrah ke Habasyah. Kemudian barulah baginda berhijrah ke Madinah. Beliau orang yang paling kuat menginfak. Dia pernah membeli, dia di antara individu yang membeli telaga rumah. Bi'ru rumah. Maksudnya semasa umat Islam di zaman Nabi SAW di Madinah, umat Islam memerlukan air. Telaga rumah ini dimiliki oleh individu. Maka Nabi pun bersabda, sesiapa yang membeli telaga untuk orang Islam, maka sekian-sekian di syurga. Maka Uthman dengan hartanya membeli telaga tersebut. Okey, tiba-tiba di saat Uthman dikepung untuk dibunuh oleh golongan pemberontak, mereka menghalang Uthman menggunakan telaga rumah. Nak suruh dia lebih stres, telaga tersebut ditutup untuk Uthman. Akhirnya Uthman pun berdebat dengan golongan pemberontak. Apa yang korang tak puas hati, maka dia pun sebut jasa-jasa dia. Antaranya ialah, aku terdengar Nabi bersabda, sesiapa yang membeli telaga rumah baginya sekian-sekian di syurga. Pada hari ini kamu larang aku daripada menggunakan telaga tersebut. Jadi telaga inilah di antara telaga yang di antara isu yang dibangkitkan oleh Uthman untuk berdebat dengan golongan yang tak puas hati mengepungnya pada saat dia dibunuh. Telaga tersebut. Kita pun tahu bahawasanya Uthman di saat dia meninggal dunia, dia dikepung. Para sahabat dah tahu dah bahawasanya ini mesti akan membawa kepada pembunuhannya, maka mereka pun berjaga di rumah Uthman. Tapi Uthman dah tahu bahawasanya aku akan mati dengan fitnah, aku nak ianya berlaku. Maka Uthman berkata, siapa yang beriman bahawasanya mentaati khalifah wajib, please balik. Itu yang sahabat terpaksa balik sebab dengan arahan Uthman. Mereka nyangka, kalau kami balik habislah, sebab pemberontak dengan senjata telah pun mengepung Uthman. Kenapa itu semua berlaku? Kerana Uthman pernah dalam hadis yang saya pernah bacakan dulu tentang telaga. Nabi SAW pergi, hadis Bukhari, Nabi pergi telaga dan Nabi dikawal oleh seorang sahabat. Nabi memerlukan hajatnya di telaga. Tak lama kemudian datang Abu Bakar. Abu Bakar juga nak ke telaga. Penjaga pintu ni berkata, wahai Abu Bakar, tunggu dulu sampai aku minta izin dengan Rasul. Rasul pun kata, wahai penjaga, maksudnya ada sahabat Nabi yang jagalah, tak benarkan sesiapa pun pergi ke telaga sebab Nabi SAW sedang menggunakan air. Dia berkata, wahai Abu Bakar, tunggu dulu sehingga aku minta kebenaran. Setelah dia minta kebenaran, kata Rasulullah, benarkan Abu Bakar masuk dan beritahu dia merupakan ahli syurga. Kemudian Abu Bakar pun masuk ke telaga bersama Rasul, duduk di atas bibir telaga. Bibir telaga berapa orang duduk? 3 orang. Nabi tengah duduk bertinggi atas telaga. Mungkin kakinya terjulur ke dalam air. Okey.
Datang Abu Bakar pun duduk sebelah sini. Kakinya juga masuk ke dalam air. Tak lama kemudian datang Umar. Penjaga telaga, sahabat Nabi yang volunteer, ya Rasulullah aku halau orang, pun buat benda yang sama. Kata Nabi, benarkan Umar masuk, khabarkan dia ahli syurga. Wow. Kita suka tak tiba-tiba diberikan maklumat nak bagi tahu orang, berita gembira. Oh, kalau kabut nak bagi tahu. Sebab saya yang bagi tahu dia di syurga. Maka Umar pun dibenarkan masuk, duduklah di atas telaga lagi. 3 orang duduk, dah apa? Dah penuh. Tak lama kemudian datang Uthman. Sama juga dialognya. Uthman nak masuk, penjaga telaga tak bagi, sehingga kita minta kepada Rasul. Rasulullah kata, benarkan Uthman masuk, khabarkan dia ahli syurga dengan fitnah yang berlaku di zamannya. Nabi dah sebut. Maka kawan tu kata, wahai Uthman, Nabi izinkan kau masuk. Nabi kata kau ahli syurga, tetapi berlaku fitnah di saat kematianmu. Berlaku fitnah di zamanmu. Fitnah maksudnya ada ujian. Uthman pun datang, alamak, no more place. Tak ada ruang lagi nak duduk di mulut telaga. Abu Bakar, Umar, Rasul SAW telah memenuhi bibir telaga tersebut. Maka Uthman duduk di tempat lain. Kata rawi hadis, aku mentakwilkan peristiwa tersebut dengan kubur-kubur mereka. Abu Bakar, Rasulullah dan Umar satu tempat, Uthman di Baqi. Jadi Uthman pun tahu bahawasanya dia akan mati terkena fitnah dan dia nak itu berlaku. Sebab itu dia larang para sahabat yang nak mempertahankannya. Uthman suruh balik. Okey. Pada hari tersebut Uthman dia beli seluar. Uthman orang Arab tak pakai seluar, orang Arab pakai izar, kain. Namun Uthman ni orang yang sangat pemalu. Dia malu kalau nanti dia terbunuh, kainnya terselak nampak aurat, dia pakai seluar. Okey. Dan dia dibunuh di saat sedang membaca Al-Quran. Dia dibunuh saat sedang membaca Al-Quran. Kana hayyan. Dia seorang yang sangat pemalu, sehingga Nabi pun malu dengan Uthman. Pernah pada satu hari Nabi SAW sedang duduk, kain Nabi tersingkap sehingga melihatkan paha. Datang Abu Bakar, Nabi tak tutup pun paha baginda. Datang Umar, Nabi pun biarkan saja paha tersebut terbuka. Datang Uthman, Nabi pun singkap, tutup balik, menutup kainnya yang terselak. Tiba-tiba Abu Bakar bertanya, "Rasulullah, kenapa wahai Nabi? Ala astahi? Tidakkah perlu untuk aku malu dengan insan yang malaikat pun malu dengannya?" Jadi Uthman radhiyallahu anhu seorang yang sangat pemalu. Jadi Nabi pun malu dengan beliau. Bahkan kata Nabi, para malaikat juga turut malu kepada Uthman. Jadi hadis ini nampaknya seperti bertentangan dengan hadis lain yang berbunyi, innal fakhidha aurah. Sesungguhnya paha itu aurat. Okey? Kan? Ada hadis Nabi bersabda, sesungguhnya paha itu aurat. Tapi bagaimana Nabi SAW membiarkan pahanya terbuka di saat Abu Bakar dan Umar melihatnya? Maka para ulama membuat kesimpulan bahawasanya paha itu aurat, tapi dia aurat ringan. Aurat ringan. Maksudnya mereka membahagikan aurat. Ada degree yang lebih, ada degree yang kurang. Antaranya paha bila terbuka, dia aurat juga, cuma ringan. Siapakah? Taib. Dia dibunuh oleh pemberontak yang datang daripada Mesir, Basrah dan Kufah. Mereka mengepung Madinah. Mereka membunuh Uthman di saat dia membaca Al-Quran. Dengan sebab pembunuhan Uthman berlakulah fitnah yang besar. Sahabat terbagi kepada dua. Ada yang menuntut untuk darah Uthman diselesaikan, dibayar. Setelah dilantik Ali kata, kita tidak boleh tergesa-gesa menghukum pembunuh Uthman kerana mereka ramai, politik belum stabil. Mereka pula sekarang bersepah-sepah di Madinah. Macam mana nak tangkap? Kumpulan yang membela Uthman, antaranya Az-Zubair, Aisyah radhiyallahu anha, menginginkan untuk Ali cepat ambil tindakan, hukum dulu pembunuh Uthman. Itu yang akhirnya sampai berlaku peperangan Jamal dan peperangan As-Siffin.
peperangan Jamal dan As-Siffin. Isunya kenapa? Mereka ini enggan, sebahagiannya enggan membai'ah Ali sehingga pembunuh Uthman ditangkap semua. Ali radhiyallahu anhu pula melihat, stabilkan dulu politik, barulah kita boleh membuat kawat cam siapakah pembunuh Uthman. Jadi itu yang menyebabkan wa kana dzalika, pembunuh Uthman berlaku pada tahun 53 Hijrah. Dan umur Uthman pada masa tersebut 80 lebih. Uthman saat dia wafat umurnya 80 lebih. Ali radhiyallahu anhu, lihat pada Ali radhiyallahu anhu. Siapa nama Ali? Memang Ali bin Abi Talib. Abu Talib itu apa namanya? Sebab bila disebut Abu bukan nama. Bila disebut Abu bukan nama, itu kunyah. Apa nama Abu Talib? Abdu Manaf. Jadi Ali bin Abdi Manaf. Ali bin Abdi Manaf bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib memang nama datuk. Bin Hashim bin Abdi Manaf Al-Qurashi Al-Hashimi, sepupu Nabi SAW, suami kepada putri baginda Fatimah Sayyidatu Nisa'il Alamin. Fatimah ni semasa Ali mengahwininya, Nabi Ali radhiyallahu anhu tidak pernah memadukannya. Memang Fatimah tak boleh dimadukan, sebab sesiapa yang dimadukan akan sakit hati. Kata Nabi, Fatimah itu dariku, sesiapa yang menyakitkan hatinya, dia sebenarnya telah menyakitkan hatiku. Habis, tak ada peluang nak. Yes, mesti perempuan walaupun dia pasrah, I benarkan you kahwin lagi, tapi dalam hati tak, ataupun tak suka, ataupun sedih. Jadi Ali radhiyallahu anhu tidak pernah mempoligamikan Fatimah radhiyallahu anha. Taib, selepas kematiannya, sebab Fatimah meninggal beberapa bulan, 6 bulan selepas kewafatan Nabi, dia pun meninggal dunia. Fatimah radhiyallahu anha. Anak-anak Nabi yang lain semua meninggal dunia sebelum Rasul, melainkan Fatimah 4 atau 6 bulan selepas kewafatan Nabi, meninggalnya Fatimah radhiyallahu anha. Anak-anak lelaki Nabi lagi awal meninggal dunia, kecil-kecil meninggal dunia. Siapa anak lelaki Nabi? Al-Qasim, Abdullah dan juga Ibrahim. Al-Qasim, Abdullah dan Ibrahim. Ali radhiyallahu anhu ayah kepada Hasan Husain. Hasan Husain pula merupakan ketua pemuda syurga. Ketua, Nabi sebut Sayyidu Syababi Ahlil Jannah. Mereka berdua ini merupakan ketua pemuda, bukan UMNO, bukan PAS, tapi ketua pemuda syurga. Dan beliau Ali radhiyallahu anhu merupakan kanak-kanak yang pertama masuk Islam selepas Islamnya Khadijah dan selepas Islamnya Abu Bakar. Ada yang berkata Ali bahkan lebih awal Islam berbanding Abu Bakar dan Khadijah. Di saat itu umurnya 10 tahun atau 15 tahun. 10 tahun atau 15 tahun beliau masuk Islam. Nabi SAW semasa sampai ke Madinah, bukankah Nabi mempersaudarakan di antara Muhajirin dan Ansar? Kan? Nabi mempersaudarakan di antara Muhajirin dan Ansar. Ali dipersaudarakan dengan siapa? Nabi mempersaudarakan Ali. Allahu Akbar. Nabi SAW mempersaudarakan Ali. Tak aci. Yang lain Muhajirin, Ansar. Tiba-tiba Nabi SAW mempersaudarakan Ali. Dan Nabi bersabda, anta akhi fid dunya wal akhirah. Kau saudaraku dunia dan akhirah. Okey. Banyak hadis-hadis berkaitan kelebihan Ali radhiyallahu anhu. Namun siapakah yang membunuh Ali? Okey. Peristiwa di zaman Ali, Az-Zubair ingin orang-orang Khawarij, oleh kerana mereka melihat bahawasanya Ali sebagai khalifah ataupun pemberontak yang membunuh Uthman, mereka telah pun bermesyuarat. Ali telah memanggil individu-individu dalam pihak satu lagi. Az-Zubair, Ali panggil Talha, Nabi panggil, Ali panggil, dan Ali buat consultation, perbincangan secara tertutup, dan akhirnya mereka bersetuju untuk tidak memerangi Ali. Okey, untuk berdamai.
asalnya. Jadi orang-orang pemberontak merasakan kalaulah khalifah berjaya convince para sahabat yang memeranginya untuk tidak jadi berperang, maka nanti mereka akan banyak masa untuk mencari kita, yakni pembunuh Uthman. Jadi tak boleh membiarkan politik stabil. Usaha Ali untuk menstabilkan politik, maka dia pun buat perbincangan tertutup dengan tokoh-tokoh daripada pihak satu lagi. Golongan pemberontak merasakan ini sesuatu yang sangat berbahaya. Kenapa? Kalau stabil, mereka akan cukup masa mencari kita. Jadi mereka telah memutuskan untuk 3 orang dibunuh. Mereka pun telah bermesyuarat, orang-orang pemberontak ni ramai ni meliskan 3 individu wanted untuk dibunuh. Siapakah mereka itu? Ali, Muawiyah dan Amr ibn al-As. Muawiyah, Amr ibn al-As dan Ali. Mereka telah merancang untuk membunuh 3 individu ini. Okey, ditugaskanlah samsing-samsingnya untuk membunuh 3 orang tersebut. Namun 2 sahabat Nabi yang tadi, Amr dan juga Muawiyah, tidak berjaya dibunuh. Sebaliknya, mereka hanya berjaya membunuh Ali. Siapakah pembunuh Ali? Abdurrahman bin Muljim. Abdurrahman bin Muljim telah membunuh Ali dengan pedang yang dia letakkan racun di saat Ali keluar solat subuh. Subuh juga. Okey, maksudnya Ali ni dia dibunuh secara serang hendap. Dibunuh secara serang hendap, kerana kalau membunuh Ali berhadapan susah. Sebab Ali merupakan pahlawan. Ali di antara sahabat Nabi yang Nabi lantik atau Nabi pilih untuk jadi mubaris. Al-mubaris. Mubaris maksudnya apa? Tentera Islam, tentera kufar, bila mereka bertemu, mereka tak terus perang. Keluar salah seorang jago dulu, sini jago, mereka berlawan. Sebagai simbolik berlakunya permulaan perang. Ali di antara yang memikul amanah tersebut. Dia merupakan pahlawan, dia seorang yang sangat kuat. Jadi kalau membunuh Ali secara anak jantan, suatu usaha yang sukar. Jadi mereka membunuhnya secara serang hendap di saat Ali radhiyallahu anhu keluar untuk solat subuh. Yang demikian berlaku pada bulan Ramadan tahun 40 Hijrah. Tahun 40 Hijrah. Di waktu subuh dibunuh dengan pedang yang telah diletakkan racun. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu wafat sakit biasa. Umar dibunuh. Umar dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah. Uthman dibunuh oleh pemberontak, ramai yang bunuhnya. Ali dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljim. Okey. Kemudian nanti insya-Allah bila ada kesempatan kita bicara tentang Az-Zubair dan selainnya. Az-Zubair juga dibunuh oleh Abdullah bin Jurmud, Sa'ad bin Abi Waqqas. Okey. Nah, ila akhiri. 6 yang lain kali lah kita cerita. Ada soalan? Ya. Yang masuk kubur tu tak jadi. Kenapa yang hadis larangan ataupun larangan Nabi itu pun itu juga di antara perkara yang diherankan oleh sebagian ulama. Kenapa hadis ni ada tapi tidak diambil kira oleh sebahagian besar para ulama fiqh di saat mereka bicara berkaitan hukum jenazah. Nah, ya. Kenapa? Itu juga tetap jadi persoalan. Antaranya Syekh Al-Albani, dia kata, aku pun heran, hadis ni ada tapi tak pernah pun dinukilkan oleh semua yang membahaskan tentang pengurusan jenazah akan hadis tersebut. Ya, juga tetap menjadi keheranan sebagian para ulama. Jadi kita pada hari ini kalau teringat malam tadi telah bersama, tak payah turun ke Lahad bagi orang lain yang bujang-bujang atau orang lain yang tutup kedai. Okey. Ada soalan? Ya. Mungkin lain situ tentang perubahan pada kita lah, pada usia 40 kita dengar ada yang lain Quran juga ada hadis yang berkata tentang mungkin perubahan juga
hatta idza balagha 40 sana. Maksud Al-Quran, ya Allah rezekikan aku agar aku boleh mensyukurimu. Maksudnya perubahan seseorang di saat umur 40 tahun, itu merupakan perkataan seorang Nabi, ya Allah rezekikan agar aku boleh mensyukurimu. Okey, ayat tersebut apa isunya? Maksudnya 40 tahun ialah usia matang. 60 tahun di sebelum hadis sahih Nabi kata, ini ingat pada 6 series. Nabi kata, a'dzarallahu imra'an balagha 60 sana. Allah tidak lagi menerima excuse orang yang telah sampai 60 tahun. Kalau mereka tak berubah, tandanya mereka terus jahat. A'dzarallahu, Allah tidak menerima lagi excuses daripada orang yang telah 60 tahun. Kerana 60 tahun itu sudah cukup panjang untuk menjadikan mereka boleh berfikir secara matang. Permulaan matangnya arba'un. Itu yang dirakamkan dalam Al-Quran, bahawasanya ada seorang Nabi yang berkata, apabila dia sampai 40 tahun, dia meminta, ya Allah tolong rezekikan agar aku boleh mensyukurimu. Maksudnya di antara ciri-ciri kematangan seseorang apabila dia boleh mensyukuri Tuhannya di saat segala nikmat yang telah dia peroleh. Jadi 40 tahun ya betul merupakan usia yang sepatutnya kita telah pun bergerak ke arah lebih matang mensyukuri nikmat Allah Ta'ala, menjauhi maksiat wa ila akhirih. Wallahu a'lam. Habis ya. Bila tak masuk dalam 10 ini, kerana 10 ini disebut dalam satu hadis. Tapi Bilal ahli syurga dalam hadis lain. Bilal ahli syurga dalam hadis lain. Hadis dalam manaqib Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ra'aituni dakhaltul jannah. Malam tadi kata Nabi, aku mimpi. Mimpi Nabi itu benar. Dakhaltul jannah, kata Nabi, aku mimpi aku masuk syurga. Elok masuk syurga, faidha Rumaisa, tiba-tiba Rumaisa ada kat dalam. Rumaisa ini ibu Anas, Ummu Sulaim, namanya Rumaisa, gelarannya bintu Malhan, putri si Malhan. Bila aku masuk syurga, aku nampak Rumaisa, mak Anas ada dalam. Kemudian wasami'tu khashkhashatan ilaik, aku dengar tapak kaki, bunyi tapak kaki. Kemudian Nabi pun bertanya kepada Bilal, bima sabaqtani ilal jannati ya Bilal. Macam mana aku boleh dulu masuk sebelahku? Aku baru nak masuk, aku dengar bunyi tapak kaki aku kat dalam. Maksudnya, bima sabaqtani wahai Umar, wahai Bilal, apakah yang menjadi penyebab kau mendahului aku masuk malam tadi? Maka Bilal pun cerita, tidak, setiap kali aku berwudu, aku akan solat 2 rakaat sunat wudu. Okey. Kemudian waraitu qasran. Bila aku masuk, ni hadis Bukhari, kata Nabi, aku masuk setelah mendengar bunyi tapak kaki Bilal, aku terlihat sebuah istana. Bifina'iha jariyah, di lamanya ada bidadari. Maka aku bertanya, liman hadha, untuk siapakah istana ini? Qila li Umar. Maka disebutkan itu milik Umar. Istana itu milik Umar. Aku ingin melihatnya, kata Rasul, tapi aku tengok ada bidadari, aku teringat Umar orang kuat cemburu. Fatadhakkartu ghirata Umar, aku teringat bahawasanya Umar kuat cemburu, jadi aku tak masuk. Esok pagi Nabi jumpa Umar, wahai Umar radhiyallahu anhu, aku lihat kau di istana di syurga, aku nak masuk, aku teringat kau kuat cemburu. Faqala Umar pun berkata, a'alaika aghar ya Rasul, takkanlah kepada engkau aku nak cemburu wahai Rasul. Aku Islam, segala kelebihan yang kita miliki pada hari ini pun dengan jasamu wahai Rasul. Jadi Bilal, ibu Anas, Umar memang dah dalam 10 tadi. Ada lagi ibu lain yang Nabi sebut bahawasanya mereka merupakan penghuni syurga. Maksudnya sahabat lain semua syurga tak? Syurga juga, tapi ada beberapa insan istimewa yang Nabi khabarkan mereka syurga di saat mereka masih hidup. Mana dalil bahawasanya para sahabat mereka insya-Allah kesemuanya ahli syurga? Firman Allah Ta'ala, wa kullan wa'adallahu al-husna.
Kedua-dua mereka Allah janjikan husna. Husna ialah syurga. Allah Ta'ala semasa menceritakan tentang wa kullan, kedua-duanya, maksudnya sahabat Nabi yang beriman sebelum pembukaan kota Mekah, sahabat Nabi yang beriman selepas pembukaan kota Mekah, kata Allah kullan, kedua-duanya, kedua kumpulan tersebut, wa'ad, Allah telah menjanjikan kepada mereka syurga. Sebab itu dengan demikian kita kata Abu Sufyan juga insya-Allah syurga, sebab ayat Quran tersebut umum. Kedua-duanya yang beriman sebelum pembukaan kota Mekah, yang sempat perang dan sebagainya, yang beriman selepas pembukaan kota Mekah telah pun dijanjikan syurga. Namun 10 individu ini khusus, special dalam hadis, dan yang lain-lain. Bilal, Ummu Sulaim, imam yang baca suratul Ikhlas. Ingat tak hadis? Ada seorang imam sentiasa bila dia jadi imam, selepas baca surah, dia baca qul huwallahu ahad, barulah dia baca surah lain. Rakaat berikutnya begitu juga, qul huwallahu ahad, surah lain. Begitu sepanjang tahun, sampai makmumnya komplain, wahai imam, boleh tak sekali-sekala? Mula-mula macam grand, macam best, lama-lama boleh tak? Asyik macam itu je, boleh tak sekali-sekala tinggalkan qul huwallahu ahad? Imam tu berkata apa? Dia kata, macam ni imam ni. Dia kata, imam, sama ada kamu nak sembahyang belakang aku atau macam imam lain. Akhirnya tak jalan dengan dia, mereka mengadu kepada Rasul. Rasul pun panggil, wahai fulan, pasal apa tak ikut pandangan makmummu? Katanya, aku sangat mencintai suratul Ikhlas. Nabi bersabda, hubbuka iyyaha yudkhilukal jannah. Cintamu terhadap surah tersebut memasukkanmu ke dalam syurga, dan dia juga di syurga. Siapa lagi? Makcik hitam. Ingat Abdullah bin Abbas pernah satu hari berkata kepada anak muridnya, ala urikum, mau tak kamu aku tunjukkan? Dia Abdullah bin Abbas sahabat Nabi, anak-anak muridnya tabi'in, mau tak kamu aku tunjukkan penghuni syurga? Mestilah nak. Kalau masih ada contohnya yang hidup di kalangan sahabat Nabi yang dikhabarkan syurga, dia pun tunjuk. Itu makcik hitam. Dulu di zaman hidupnya, di zaman Rasulullah masih hidup, dia pernah jumpa Rasul. Atat an-Nabi SAW, dan dia mengadu, ya Rasulullah, inni usra', aku ini ada sawan babi. Sawan lah, aku ada sawan. Wa inni atakashaf, setiap kali aku menggelepu kena sawan, aurat aku terbuka. Tolong doakan agar aku tak kena sawan dan tak akan terbuka aurat. Ini menunjukkan bagaimana para sahabiat merupakan orang-orang yang sangat pemalu terbuka aurat. Nabi SAW memberikan pilihan kepadanya. In syi'ti sabarti walakil jannah. Wahai makcik, kalau kau nak, kau pilih untuk bersabar dan untuk bersyurga. Wa in syi'ti da'autu laki. Kalau kau tetap nak aku doakan, aku boleh doakan dan kau sembuh. Perempuan tu kata apa? Idzan asbir. Kalau begitu aku sabar, janji kau mesti betul. Kalau begitulah wahai Rasulullah, aku memilih untuk sabar, sebab aku nak pilihan yang pertama itu syurga. Tetapi dia tetap, dia kata, ya Rasulullah, yang aku tak tahan, terselak ni, boleh tak ada sesuatu? Kata Nabi, maka Nabi pun mendoakan, setiap kali dia kena sawan, kain dia tak terselak, jadi pelewut tu kain, keras. Jadi perempuan tersebut juga di antara orang yang Nabi SAW telah doakan dan memberikan pilihan, dan dia memilih untuk syurga. Masih ada lagi individu-individu yang Nabi SAW khabarkan, gembirakan dengan berita syurga di saat hidup mereka. Okey, jadi cuma apa yang saya sebutkan pada hari ini ialah 10 yang Nabi sebutkan dalam satu list. Nabi kata Abu Bakar di syurga, Umar di syurga, Uthman, sampailah kepada Abu Ubaidah fil jannah, fil jannah, fil jannah. Hadis diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf, dan dia juga di antara orang yang dikhabarkan berita syurga, Abdurrahman bin Auf. Ada lagi? Habis. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.